Assalamualaikum semua, apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja. Baiklah, kelas pada hari ini adalah kelas sejarah tahun 4, unit 5 zaman air batu akhir. Jadi unit 5 ini adalah sambungan mata pelajaran daripada minggu lepas. Sebelum kita meneruskan kelas, cikgu harap awak dapat merujuk buku teks sejarah tahun 4 pada halaman 64 sehingga 67 supaya awak lebih jelas dan faham semasa menonton video ini. Jom kita lihat perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir. Okey. Perubahan pada zaman air batu akhir ini adalah yang pertama perubahan bentuk muka bumi yang mana disebabkan oleh suhu bumi yang semakin meningkat yang mana semakin panas. Okey, ketika itu ais mula mencair dan menyebabkan air melimpah ke kawasan yang rendah sehingga membentuk kawasan tasik dan laut. Kesannya adalah bentuk fizikal bumi yang baru telah terbentuk ataupun berlaku. Okey, dan berlakunya pembentukan tasik air tawar dan aliran air sungai juga berubah menjadi lebih laju. Baiklah, perubahan yang kedua adalah perubahan iklim dan perubahan iklim ini memberi kesan kepada kepupusan haiwan. Perubahan iklim ini kita dapat lihat dari segi perubahan cuaca iaitu iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk dan perubahan iklim ini disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Okey, kesannya adalah kepada kepupusan haiwan. Okey, perubahan suhu ini menyebabkan berlakunya kepupusan haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan mammoth. Okey, kerana haiwan-haiwan ini tinggal di kawasan yang sejuk. Jadi apabila kawasan menjadi lebih panas, habitat ini mula pupus. Okey, perubahan yang ketiga adalah rupa bentuk fizikal bumi dan memberi kesan kepada penempatan manusia. Okey, rupa bentuk fizikal bumi ni berubah dari segi apa ya? Okey, perubahan bentuk fizikal bumi berubah apabila paras air laut meningkat sehingga 100 meter dan memberi kesan kepada penempatan manusia kerana manusia berpindah ke kawasan yang lebih panas dan lebih tinggi. Jadi manusia ni mula mencari penempatan baru. Jadi lebih banyak kawasan baru dibina. Okey, sekarang mari kita lihat kesan perubahan zaman air batu akhir di negara Asia Tenggara. Okey, jadi apakah negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini? Okey, antaranya adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Timor Leste. Jadi apakah kesan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara ini? Okey, kesannya adalah kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan kesan kedua adalah berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Okey, mari kita lihat kesan terhadap kenaikan paras air laut terlebih dahulu. Okey, ia menyebabkan pembentukan sungai dan tasik berlaku. Seterusnya, aliran air sungai menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Dan yang ketiga, memberi kesan kepada kewujudan pertempatan baru di Asia Tenggara. Okey, kesan yang kedua, berlaku pergerakan manusia dan haiwan yang mana manusia telah bergerak ke kawasan yang lebih tinggi dan hidup secara berpindah randah dan akhirnya menetap. Dan yang terakhir, kawasan Asia Tenggara juga menjadi kawasan tempat tinggal haiwan. Okey, perubahan pentas Sunda dari segi apa tu? Okey, ini adalah peta yang awak dapat lihat. Dua-dua ni adalah peta Asia Tenggara. Peta pentas Sunda. Okey, dekat belah kiri, peta yang belah kiri ni, okey, awak dapat lihat kawasan tanah tinggi ataupun tempat tinggi masih lagi
kelihatan. Okey. Dekat peta di sebelah kanan pula kita dapat lihat air telah pun naik. Okey, telah pun menenggelamkan sebahagian kawasan. Okey, pentas Sunda ini ialah kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Okey, jadi disebabkan oleh kenaikan paras air laut, jadi dia mempengaruhi bentuk muka bumi pentas Sunda kerana kawasannya telah pun ditenggelami air. Kesimpulannya adalah perubahan dan kesan yang berlaku pada zaman air batu akhir di Asia Tenggara telah pun menyedarkan masyarakat akan kepentingan memelihara bumi dan menyayangi alam sekitar. Maka berakhirlah pembelajaran kita untuk unit 5. Cikgu